Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita pada hari ini 27 Zulqa'dah 1442, 8 Julai 2021, iaitu perbincangan kita tentang keistimewaan hari Jumaat. Kita bila sebut tentang hari Jumaat, sudah tentulah di sana terdapat banyak keistimewaan, banyak kelebihan yang tersendiri yang terdapat padanya. Cuma ada kalanya istimewa itu sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada yang tidak sahih. Ada istimewa dia sahih, ada yang tidak sahih. Jadi kitab yang kita baca ni nama dia Nurul Lum'ah fi Khasa'isil Jum'ah ini, Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala kumpul kepada kita 100 keistimewaan, ada yang sahih, ada yang tak sahih, untuk menyatakan kelebihannya. Sebab gaya para penulisan ulama dulu, kalau dia kumpul hadis-hadis, asar, untuk mengumpul ke satu tempat. Tak semestinya semuanya sahih, tetapi sekurang-kurangnya satu tempat maklumat itu dikumpulkan satu tempat, senang kita nak cari. Senang nak baca dan senang nak buat orang panggil penilaian. Baiklah para pelajar sekalian, itu yang sepatutnya yang boleh kita bincangkan. Kemudian sambungan kita pada kali ini, sambungan perbincangan kita dalam ciri keistimewaan yang ke 51. Ciri keistimewaan yang ke-51, sambungan kita, dia panggil hari Jumaat ini innahu yaumul mazid. Hari Jumaat itu dikira hari apa? Hari al-mazid. Hari tambahan. Apa makna hari tambahan? Makna hari tambahan? Makna ada kemuliaan yang tersendiri. Dalam hadis, dalam kemuliaan ini ada beberapa asar yang telah disebut oleh Imam Suyuti. Kita pergi pada yang pertama. Akhraja Syafi'i fil Al-Imam Syafi'i telah meriwayatkan dalam kitabnya Al-Umm. Tuan-tuan dan puan-puan, kitab Imam Syafi'i yang terbesar nama dia Al-Umm. Apa makna ibu, ataupun dia panggil induk. Dan satu lagi kitab ada Ar-Risalah kecil. Ni 10 jilid. Al-Imam Syafi'i meriwayatkan daripada Anas bin Malik qala, dia kata apa? Ata Jibrilun bimir'atin bayda. Jibril datang membawa kaca putih. Kaca putih yang terdapat padanya sedikit bintik hitam. Kaca putih ada bintik hitam kat situ, nuktah.
kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadhihi?" Nabi kata, "Apa ini?" Qala, "Hadhil Jumu'ah." Jibril kata, "Ini Jumaat ya Rasulullah." Ini Jumaat. Pada hari Jumaat. Hadhil Jumu'ah fuddilat biha anta wa ummatak. Maknanya hari Jumaat ini Tuan dan umat Tuan akan dimuliakan. Dimuliakan. Fa innan nasa lakum fiha taba'. Orang lain akan menjadi pengikut Tuan. Siapa dia orang lain itu? Iaitulah Yahudi dan Nasrani. Yahudi dengan Nasara akan menjadi pengikut kita. Sebab apa? Tengok ni. Sebab kita ambil hari Jumaat, Nasara, Kristian ambil hari apa? Sabtu, hari Ahad kan. Yahudi ambil hari Sabtu, Kristian hari Ahad. Maka kita duduk depan. Itu maknanya orang lain ikut kita. Orang lain ikut kita. Pada hari itu Tuhan akan beroleh kebaikan, serta pada hari itu terdapat satu ketika di mana tidak ada doa yang diminta yang bertepatan. Ketika kita minta itu seorang mukmin yang memohon kebaikan bertepatan dengan waktu mustajab, maka Allah perkenankan. Dan di sisi kami dinamakan Yaumul Mazid. Ini kita tajuk kita, innahu Yaumul Mazid, dengan makna hari tambahan. Makna apa? Hari tambahan, Yaumul Mazid. Jibril menjawab, sesungguhnya Allah menjadikan suatu lembah di syurga yang berterbangan gumpalan kasturinya. Maka apabila tiba hari Jumaat, Allah Ta'ala menurunkan kehendaknya sebahagian daripada malaikatnya di sekelilingnya mimbar-mimbar daripada cahaya yang diletakkan di atasnya tempat duduk para nabi, dan mimbar di sekelilingnya lagi oleh mimbar daripada emas yang dihiasi pula dengan permata yakut, nama permata, dan zabarjat, yang duduk di atasnya para syuhada dan siddiqin. Lalu mereka duduk. Manakala gumpalan kasturi tersebut berada di belakang mereka, lalu Allah berfirman, "Ana rabbukum qad saddaqtum wa'di fas'aluni a'tikum." Akulah Tuhan kamu. Kamu mahu pintalah kepadaku, nescaya aku akan memperkenankannya. Kemudian mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, kami hanya meminta keredaanmu." Kami hanya meminta keredaanmu. Kami minta apa? Rabbana nas'aluka ridwanak. Kami minta keredaanmu saja ya Allah. Panjang hadis ni. Bila panjang, banyaklah cerita dia. Lalu Allah firman, "Qad raditu alaikum walakum alayya ma tamannaitum waladayya mazid." Aku telah meredai kamu dan aku akan menunaikan apa yang kamu inginkan, dan di siku ada setambahnya lagi. Oleh sebab itu mereka pun mencintai hari Jumaat kerana adanya kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada mereka pada hari itu. Pada hari itu. Itu cerita riwayat Syafi'i daripada siapa? Daripada Anas. Kemudian Imam Syafi'i juga meriwayatkan daripada pelbagai sanad daripada Anas. Antaranya yang berbunyi, annahum yamkusuna fi julusim hadza ila miqdari munsarifin nas minal jum'ah thumma yarji'una ila ghurafihim. Sesungguhnya mereka itu masih tetap di tempat duduk mereka sehinggalah ke saat beredarnya orang ramai daripada Jumaat. Mana tempoh lah daripada kita pergi solat Jumaat sampai balik. Kemudian barulah mereka kembali ke bilik masing-masing. Al-Ajuri dalam kitab Ar-Riwayah telah mentakhrijkan daripada Abu Hurairah, diriwayatkan bahawa Nabi kita bersabda sama dengan apa yang disebut tadilah juga, kan? Baiklah, panjang, jadi ana ringkas-ringkas jelah. Cerita-cerita di hadis dia panjang-panjang. Maksudnya sesungguhnya ahli syurga apabila mereka masukinya, mereka berada dalamnya dengan sebab keutamaan amal mereka. Lalu mereka dibenarkan berziarah
dalam kadar masa hari Jumaat sahaja daripada hari-hari dunia. Jadi hari Jumaat boleh ziarah. Lalu mereka menziarahi Allah, maka Allah menunjukkan arahnya kepada mereka. Dan dia muncul pada mereka di salah satu taman syurga. Dan disediakan untuk mereka mimbar-mimbar daripada cahaya, mimbar-mimbar daripada permata, mimbar daripada yakut, mimbar daripada emas, dan mimbar daripada perak. Orang yang paling rendah kedudukannya turut duduk, dan yang paling rendah kedudukannya berada di atas gumpalan kasturi, kapu barus. Dan mereka yang duduk di atas kerusi belum pernah melihat suatu majlis lebih baik daripada itu. Al-Hadis. Dan dalam hadis ini disebutkan tentang melihat Allah dan mendengar kalamnya, serta sebutan pasal syurga. Imam Syafi'i juga telah mengeluarkan daripada Ibnu Abbas hadis, inna ahlal jannah yazuruna rabbahum azza wa jalla fi kulli yaumi jumu'atin fi rimalil kafur wa aqrabuhum minhu majlisan asra'uhum ilaihi fil jum'ati wa abkaruhum ghuduwa. Sesungguhnya ahli syurga menziarahi Tuhan mereka pada setiap hari Jumaat di pasar Kapur Kabarus. Dan orang yang paling hampir kedudukannya kepadanya ialah orang yang paling cepat dan pergi awal solat Jumaat. Baik, tuan-tuan dengar hadis ni memang rasa kagum ataupun rasa pelik kan. Cuma kita tengok dari sudut perbincangan para ulama di sini, apa dia yang dibincangkan tentang hadis riwayat Imam Syafi'i tadi. Maka di sini kata di para ulama, qala fi Majma' Az-Zawaid rawahu At-Tabarani fil Awsat. Wa fi tartib Musnad Syafi'i qala akhbarana Ibrahim bin Muhammad. Kata di muhakkik kitab, Ibrahim bin Muhammad ni mutakallam fi. Maknanya rawi ni maknanya orang kritik banyaklah dia punya kesahihan riwayat dia tu. Baik. Kata dia lagi, oleh Ibnu Asakir mengatakan bahawa hadis daripada Anas ni indatu turuq. Semua jalan-jalan dia tu maqal, mana ada masalah. Panjanglah. Syekh Syu'aib Arnaud dalam Zadul Ma'ad takhrij dia kata hadis ni dhaif. Tapi Al-Munziri dalam Tarhib dia kata anna Tabarani rawahu fil Awsat bi isnadin jayyid. Maka ulama berbeza tentang penilaian hadis Imam Syafi'i tadi. Jadi kita kata alhamdulillah, sekurang-kurangnya ada perbincangan ulama dalam masalah hadis ini. Itu hadis satu. Adapun hadis tentang suqul jannah. Hadis itu riwayat Ibnu Majah wa Tirmizi. Tirmizi kata hadisun gharib. Hadisun gharib, dan juga dinilai dhaif oleh para pengkaji. Tapi adalah cerita lain pula. Allah, hadis yang cerita kapur tadi macam mana? Rimalil kafur. Hadis Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anha yang menyebut tentang innal malaikata la yaqumuna yaumal jannah. Para malaikat pula berdiri pada hari Jumaat, yaktubunal insanul awal wathani. Hari Jumaat dia mari tulis siapa dia datang awal Jumaat, hatta idza kharajal imam tuyatis suhuf. Bila imam nak keluar naik mimbar nak khutbah, dilipat kertas. Yang ni hadis sahih. Baiklah para pelajar sekalian, beberapa hadis yang kita baca tadi ada perbincangan ulama hadis, ada yang kata sahih, ada yang kata dhaif, wallahu alam. Yang pentingnya hari Jumaat tu ada kelebihan dia, dinamakan Yaumul Mazid, hari tambahan. Tuan-tuan dengar ni boleh faham ke tidak, saya pun tak pasti sebab dia punya panjang sangat perbahasan. Lepas pada ni saya nak ringkas ya. Nak buat khulasah ya, senang kan? Baik, kita pergi kepada Al-Khususiyah Al-Thaniyah Wal-Khamsun. Ciri keistimewaan hari Jumaat yang ke-52. Annahu mazkurun fil Quran duna sairi ayyamil usbu'. Hari Jumaat disebut dalam Al-Quran tanpa menyebut hari lain. Maksud dianya Allah sebut dalam Quran, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Apabila dipanggil pada hari Jumaat, diseru dengan azan pada hari Jumaat.
Ayat ini dalam surah Al-Jumu'ah, kan? Surah Al-Jumu'ah yang kita selalu baca. Maknanya Allah Ta'ala sebut hari Jumaat. Adapun nama hari banyak lagi yang disebut. Contohnya dalam Al-Quran Allah sebut hari Sabtu 5 tempat. 5 tempat dalam surah Al-Baqarah. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti. 2 kali. Wa marrataini fi suratin Nisa. 5 kali. 5 marat. 5 tempat ada. 1 kali surah Baqarah, 2 kali dalam surah An-Nisa. Kama la'anna ashabas sabti. Ayat 154. Baik, maknanya kalau kita nak kata hari Jumaat je disebut dalam Quran, tidak tepat, kecuali dengan nama yaum hari Jumaat. Boleh. Kalau nak kata secara mutlak, maka hari Sabtu pun disebut juga dalam Al-Quran. Tapi boleh jadi maksud Imam Suyuti iaitulah ayat Quran tu, yaumil Jumaah. Tak ada dalam Quran yaumul Sabt. Yang adanya fis sabti, ashabas sabti, la ta'du fis sabti, iz ya'duna fis sabti, innama ju'ila sabt. Tak ada yaum. Wallahu a'lam. Boleh jadi sebab itulah Imam Suyuti senaraikan yang 52 ni, mengatakan Allah istimewa dia, Allah sebut dalam Quran yaumul Jumaah, hari Jumaat, dengan nama hari. Kita kata wallahu a'lam. Ciri keistimewaan yang ke-53 dikenali dengan nama wasyahidin wa mashhud. Hari Jumaat adalah hari saksi dan disaksikan dalam ayat serta Allah bersumpah dengannya. Ibnu Jarir telah mengeluarkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ibnu Jarir keluar daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib berhubung dengan firman Allah Ta'ala wa syahidin wa mashhud, dan yang menjadi saksi dan yang disaksikan. Menjadi saksi dan disaksikan. Tengok tuan-tuan, tengok dalam kitab kita syahidin wa mashhud. Kata di para ulama, syahidin yang menjadi saksi itu hari Jumaat, wal mashhud yang disaksikan ialah hari Arafah. Syahidin wa mashhud. Itu satu riwayat. Wa akhraja Humaid bin Zanjawih dalam kitabnya Fadailil A'mal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam al-yaumul maw'ud yaumul qiyamah. Hari yang dijanjikan itu hari kiamat. Apa ni hari yang dijanjikan? Wal mashhud, hari yang disaksikan. Wa syahidin wa mashhud, iaitulah hari Arafah. Wasyahid, yang menjadi saksi, yaumul Jumaah, hari Jumaat. Ma tala'atis syamsu wala gharabat ala yaumin afdalu min yaumil Jumaah. Tidak ada mana-mana hari yang terbit matahari padanya lebih afdal, lebih baik daripada hari Jumaat. Mana hari Jumaat ni hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Tanda para pelajar, hadis ini rawahu Tirmizi fit tafsir wal Baihaqi fil Jumu'ah, wa kata di muhaqqiq isnaduhu hasan. Sanad dia hasan. Maknanya tafsir ayat Quran wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud, kan, wa syahidin wa mashhud. Itu dia panggil tafsir surah Al-Buruj. Baiklah, wa akhraja Ibnu Jarir, ada lagi ta'ab ini. Wa akhraja Ibnu Jarir an Ibni Abbasin. Ibnu Abbas kata apa? Tafsir kepada ayat ini, asy-syahid al-insan. Yang mensaksi itu orang. Wa al-mashhud yaumul Jumu'ah. Yang disaksikan itu iaitu hari Jumaat. Apa dia maksud dia pula? Maknanya kita menyaksikanlah hari Jumaat ni hari perhimpunan, hari ramai. Wa akhraja Ibnu Zubair wa Ibnu Umar qala. Ibnu Zubair dengan Ibnu Umar pula kata apa? Yaumuz zabhi wa yaumul Jumu'ah. Hari raya, hari sembelih ni. Hari saksi ialah hari sembelih korban, dan hari yang disaksikan iaitu hari Jumaat.
Wa akhraja an Abi Darda qala, Abu Darda radhiyallahu anhu telah meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru alayya minas salah fi yaumil Jumu'ah." Perbanyakkan selawat ke atasku pada hari Jumaat. Setakat ini banyak sekali hadis-hadis yang menyebut tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meminta, mengarahkan supaya kita banyak berselawat bila pada hari Jumaat. Kerana itu saya sendiri mengambil inisiatif masuk je malam Jumaat, terus kita bagi peringatan, ingat Jumaat, ingat selawat. Dan tujuan kita baca kelebihan Jumaat ni supaya kita ingat Jumaat. Cuma hak ni tambahan ini, fa innahu yaumun mashhud tashhaduhul malaikah. Kerana hari Jumaat ni hari yang disaksikan oleh para malaikat. Jadi hadis yang kedua ni tambahan penuh itu dia kata dhaif, rawahu Ibnu Majah, babu zikril wafa, qala al-A'zami hadza hadisun sahih illa annahu munqati' fi mawdi'aini. Maknanya terputus dia punya riwayat sanad dia. Tapi tafsir-tafsir yang lepas sudah menyatakan bahawa wa syahidin wa mashhud, iaitulah hari Jumaat dan hari Arafah. InsyaAllah hari Arafah tak berapa hari lagi datang. Kita kena ambil lah peluang yang besar untuk kita berpuasa pada hari Arafah nanti, insya-Allah. Baik para pelajar, kita pergi kepada ciri keistimewaan yang ke Ar-Rabi'at wal Khamsun, 54. In annahul muddakhar li hadhil ummah. Hari Jumaat ini hari disimpan khas untuk kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan kata alhamdulillah. Allah pilih hari Jumaat ini untuk siapa? Untuk kita. Dia tak bagi pada Yahudi, tak bagi pada Nasara. Bagi pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Hadis ini jelas, alhamdulillah. Rawah Syaikhani, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia dengar Rasulullah bersabda, nahnul akhiruna as-sabiquna yaumal qiyamah. Allah, Nabi kata apa? Kita adalah umat yang terkemudian. Kita ni umat yang kemudian keluar atas dunia, yang mendahului umat lain pada hari kiamat. Apa maksud dia? Artinya, tuan-tuan dan puan-puan, kita ni ujung sekali dah. Kan? Ujung dah. Lepas daripada kita, tak ada lagi umat lain. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, selepas daripada ini kiamat. Ada orang tanya, Ustaz, kan Nabi Isa akan turun kemudian? Naam, sahih, Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Sebagai salah satu daripada tanda-tanda kiamat, nuzul Isa bin Maryam. Bila Nabi Isa turun, dia tak bawa lagi Injil. Dia tak bawa lagi kitab Injil. Dia akan laksanakan undang-undang Quran. Bahkan Nabi Isa akan patahkan semua salib-salib yang orang sandarkan kepada dia. Babi-babi dibunuh semuanya. Dan Nabi Isa juga akan membunuh Dajjal. Dajjal yang cukup bahaya itu dibunuh oleh Sayyidina Isa Al-Masih alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam. Baik. Maknanya kita ni terakhir. Tetapi pada hari kiamat nanti, nahnu sabiqun as-sabiqun yaumul qiyam, al-akhirun yang khurujan fid dunya, as-sabiqun orang yang terawal mendapat kemuliaan, menyelesaikan masalah pada hari kiamat. Kita kata alhamdulillah. Baida annahum utul kitaba min qablina wa utina min ba'dihim. Namun begitu Nabi kata apa? Biarpun mereka lebih dahulu diberikan kitab sebelum kita, Yahudi dengan kitab Taurah, Nasara dengan kitab Injil, dan kita diberi kitab sesudah mereka. Tapi di akhirat esok kita akan ke depan. Nabi kata apa? Summa hadza yaumuhumul ladzi faradahu Allahu alaihim fakhtalafu fihi. Kemudian hari ini hari Jumaat ni, hari yang ditentukan oleh Allah kepada mereka, lalu mereka berbalahan pada menentukannya. Tak mau, fahadanallahu lah, maka Allah Ta'ala menunjukkan kita kepadanya. Muhammad besarkan hari Jumaat. Fannasulana fi taba'
al-yahudu ghadan wan nasara ba'da ghadin. Oleh sebab itu orang lain menjadi pengikut kita pada hari itu, kita hari Jumaat, esok Sabtu Yahudi dan Ahad Nasara. Mana kita duduk depan. Hadis ini alhamdulillah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mana hadis sahih tentang kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelebihan hari Jumaat. Cuma mari penjajah nyetukar pula dah. Hari Jumaat jadi hari kerja, hari Ahad, hari Sabtu, hari Yahudi dengan hari Kristian jadi hari cuti. Sepatutnya kita umat Islam ni kena berjuang kembalikan hari Ahad, hari Jumaat ini, hari Jumaat nak cukup 2 hari, Jumaat dengan Sabtu, kan? Kenapa kita nak ikut orang lain? Tapi apa boleh buat? Negara telah dijajah oleh penjajah. Peninggalan atharul al-istimar, kesan daripada penjajah itu masih tebal dalam jiwa sebahagian daripada orang Islam. Cuma kita di negeri Kelantan, alhamdulillah, dan beberapa negeri yang sekitarnya lagi masih mengekalkan hari Jumaat sebagai hari cuti umum. Kita kata insya-Allah kekalkanlah perkara ini. Mudah-mudahan negeri lain juga satu masa nanti akan diselarahkan seperti itu. Baiklah. Wali Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu wa Huzaifah qala. Imam Muslim pula meriwayat daripada Abu Hurairah dan Huzaifah, 2 orang sahabat. Nabi mereka dua-dua berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adallallahu anil jum'ati man kana qablana. Allah telah menyesatkan orang-orang sebelum kita daripada menjadikan Jumaat ini sebagai hari besar. Fakana lil yahud yaum as-sabt, Yahudi ambil hari Sabtu, wa kana lin nasara yaum al-ahad, Nasara ambil hari Ahad. Faja'allahu bina fahadana Allahu ya liyaumil Jum'ah. Maka Allah Ta'ala mendatangkan kita, lalu Allah tunjukkan kita hari Jumaat. Kita kata alhamdulillah. Baiklah para pelajar sekalian, kita pergi kepada ciri keistimewaan yang ke-55. 55. Innahu yaumul maghfirah. Yaumul maghfirah. Hari Jumaat ini dikira hari keampunan. Hari keampunan. Akhraja Ibnu Adi. Ibnu Adi ini ada sebuah kitab nama dia Al-Kamil fi Du'afa. Al-Kamil fi Du'afa. Al-Kamil yang lengkap dalam mengumpulkan rawi-rawi yang lemah. Jadi dia dalam hadis ni duduk dalam tu. Wa Tabarani fil Awsat bisanadin an Anasin ruya inna Allah tabaraka wa ta'ala laisa bitariki ahadan minal muslimin yawmal jum'ah illa ghafaralah. Maksud dianya, diriwayatkan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan seorang pun daripada kaum muslimin pada hari Jumaat melainkan dia diberikan keampunan. Tuan-tuan dan puan-puan, memang kita nak, siapa tak nak kelebihan yang begini baik? Allah ampunkan setiap hari Jumaat, diampunkan. Cuma hadis ni besar masalah dia. Hadis ni tuan-tuan kena tanda. Yang pertama, Ibnu Adi meriwayatkan dalam kitab di Al-Kamil. Kemudian kata di Majma' Az-Zawaid, Al-Haythami kata rawahu Tabarani fil Awsat wa rijaluhu rijalus khala Syekh Tabarani. Itu penilaian dia, biasa gitulah dia sebut. Tetapi dalam kitab Silsilah Ad-Dha'ifah mengatakan innahu hadithun maudhu'. Dia kata hadis ni maudhu', maknanya hadis maudhu' ni hadis yang palsu, yang tak boleh kita terima. Baik, kita tengok penilaian ulama lain pula supaya kita rasa kan? Jadi disebut Al-Munziri kata masalah lah dari sudut sanad dia tu. Sanad dia ada masalah. Dalam kitab As-Silsilah Ad-Dha'ifah kata jilid yang pertama muka 310, innahu hadisun maudhu'. Mana berat sangatlah. Ada yang mengatakan dhaif, tidak sahih lah hadis itu. Kita memang nak Allah Ta'ala ampunkan semua dosa kita, tapi walaupun hari Jumaat ke hari mana,
kita kena usahalah beristighfar, minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita daripada segala perkara yang kita lakukan atas dunia ni. Baik. 56. Innahu yaumul ifqi. Hari Jumaat ni dikira sebagai hari pembebasan. Bebas daripada api neraka. Akhrajal Bukhari fi tarikhihi. Al-Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam tarikh. Imam Bukhari ada sebuah kitab nama Tarikhul Kabir, kan? Kitab ini bukan kitab sahih seperti yang Sahih Bukhari. Kalau Imam Bukhari meriwayatkan daripada Sahih Bukhari, itu selesai masalah kita. Kita tak payah duk korek-korek cari lagi lah. Selesai dah masalah hadis. Tapi kalau dia bawa dalam kitab At-Tarikh, itu ada cerita sebab yang dia bawa dalam tu. Dia pun tak syarat semua dalam Sahih. Dia bawa dengan sanad dia. Maka penilai yang buat penilaian. Imam Bukhari meriwayat daripada dalam kitab tarikh dia, wa Abu Ya'la daripada Anas. Daripada Anas diriwayatkan. Saya sebut diriwayatlah. Sebab kaedah ulama kata kalau hadis sahih kita tak usah kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kata ruwiya, diriwayatkan. Inna yawmal jum'ati wa laylatal jum'ah 24 sa'atan. Laisa fiha sa'atun illa walillahi fiha 600 atiqin minan nar. Kulluhum qad istawjabun nar. Sesungguhnya hari dan malam Jumaat 24 jam. Satu hari satu malam ni ada berapa jam? 24 jam. Tidak ada satu saat pun melainkan Allah mempunyai 600 hambanya yang dibebaskan daripada api neraka. Setiap saat 600 orang. Yang kesemua mereka telah diwajibkan memasuki neraka. Kita kata, naklah kita. Tapi, apa nak? Tengok huraian Syekh Habibur Rahman Al-A'zami. Dalam ta'liq dia kepada Al-Matalibul Aliyah. Al-Matalibul Aliyah. Besar kita ni. Alhamdulillah, waktu saya belajar dulu, kitab ini sedang ditahqiq. Dia keluar satu jilid. Setiap kali keluar kita dapat kumpul. Bawa balik Malaysia kena banjir. Allahul Musta'an. Habib Rahman kata, qala al-Haythami rawahu Abu Ya'la min riwayati Abdus Samad bin Abi Khidash an Ummi Awam al-Basri walam ajid man tarjamha. Rawi dia aku tak tahu, tak ada dalam buku tentang biodata atau biografi tokoh. Tak tahu siapa dia ni. 2-3 orang rawi itu tak tahu, tidak dikenali orang. Sebab itulah kata Ibn Hibban, kata Al-Busri, rawahu Abu Ya'la bisanadin fihi Al-Azwar bin Ghalib. Qala Ibn Hibban la yuhtahju bihi izam farada. Tak boleh kita berhujah dengan hadis kalau dia tak ada riwayat lain. Wa matnul hadis allazi rawahu batilun la asla lahu. Makna riwayat yang mengatakan setiap saat tu ada 600 orang di merdeka api neraka itu, kata Ibn Hibban, batinun la asla lahu. Baiklah, yang pentingnya hadis ini juga tidak sahih. Kita tengok ada lagi hadis lain yang sahih. Wa akhraja Ibnu Adi. Ibnu Adi itu dalam kitab dia lah. Wal Baihaqi fi Syu'abil Iman dengan lafaz inna lillahi fi kulli jum'atin 600 alfi atiq. Lagi tinggi. Setiap saat pada hari Jumaat itu Allah merdekakan 600,000 hambanya, dibebas daripada neraka. Riwayat yang pertama tadi 600 ya, ini 600,000. 600,000. Nak kata apa? Kata di para ulama, hadza hadisun munkarun. Tengok dalam silsilah dhaifah dia kata hadis ini mungkar. Artinya yang tadi pun tak sahih, ini pun tak sahih juga. Baik, kita berpindah lagi kepada ciri keistimewaan yang 57. Fihi sa'atul ijabah. Pada hari Jumaat ni ada satu masa mustajab doa. Ini jelaslah. Terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Kita kata alhamdulillah.
Terdapatlah hadis yang sahih. Bila hadis itu sahih, kita pun sedap nak beramal. Iyalah betul, ustaz-ustaz kita tegur, dia kata jangan duduk samakan hadis dhaif dengan hadis palsu. Kita kata memang kita tak sama, tetapi kita pun tak boleh nak sama juga hadis palsu dengan hadis hadis sungguh. Mana nak sama kan? Lebih apa hadis dhaif dengan hadis sahih pun tak sama dah. Tapi yang dhaif tu tengok pula. Kalau dia dhaif tak kuat, masih lagi boleh kita beramal dalam bab fadail contohnya. Baik, kita pergi kepada bab kita ni yang ke-57. Hari Jumaat mempunyai saat, satu ketika mustajab doa. Bilakah waktu? Tuan-tuan tengok. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rawat Asy-Syaikhan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara yaum al-Jum'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang kelebihan hari Jumaat. Faqala, Nabi bersabda, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyyah wa asyara biyadihi yuqalliluha. Padanya iaitu hari Jumaat, terdapat suatu saat di mana tidak ada permintaan kepada Allah oleh seorang hamba muslim yang sedang menunaikan solat, melainkan dipenuhinya, maksudnya dikabulkan doa dia. Dan baginda menunjukkan dengan tangannya tentang kadar masanya sedikit. Maknanya Nabi kita isyarat sedikit yang masa tu. Peluang tu sekejap. Baik, hadis ni Bukhari Muslim. Hadis yang riwayat Muslim, inna fil jum'ati la sa'ah. Pada hari Jumaat ada satu ketika, satu masa, tidak ada seorang pun yang memohon berdoa illa a'tahu iyah. Hiya sa'atun khafifatun. Sa'atun khafifah. Dalam riwayat kata sa'atun khafifah, mana satu ketika yang sedikit. Dalam matan yang ada pada saya ni, sa'atun khafiyatun. Saat yang tersembunyi. Kita kata memang dia tersembunyi sebab tak tahu kat mana. Kalau kata sa'at khafifah pun satu masa yang sedikit. Hadis tadi Nabi kita isyarat sedikit je. Baik. Wa qad ikhtalafa ahlul ilmi, para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, ulama-ulama yang kemudian fi hadhihi sa'ah, waktu mana tu? Waktu mustajab doa tu. Akthar min 30 qaulan, lebih daripada 30 pendapat. Masya Allah. Tuan-tuan nak dengar semua 30 ke? Ataupun kita ambil yang ramai, majoriti ulama lah. 30 pendapat mengatakan nak cari manakah waktu yang mustajab doa. Ada yang mengatakan dia sudah diangkat. Tak ada dah waktu tu, sudah diangkat. Dalilnya Abdul Razak telah mengeluarkan daripada Abdullah Maula Muawiyah, dia tanya qultu li Abi Hurairah innahum za'amu, ada orang kata saat mustajab hari Jumaat tu, yang dimustajabkan doa telah diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Abu Hurairah kata kadzaba man qala zalik, dusta, masih lagi wujud, tidak diangkat. Jadi pandangan kata diangkat tadi tak betul. Kita pun kata alhamdulillah sebab masih wujud lagi saat mustajab doa. Qala, aku bertanya dia, fi kulli Jum'atin, waktu mustajab doa ni setiap kali Jumaat ke? Kabir. Qala na'am. Abu Hurairah kata setiap Jumaat ada waktu mustajab doa. Qila inha, ini pandangan lain pula ni. Pandangan lain kata setiap Jumaat ni fi Jum'atin wahidah. Satu Jumaatnya dalam setahun. Dalam setahun tu berapa kali Jumaat ada? Cuba tuan-tuan kira. Dia kata sekali tu je ada. Satu tahun tu sekali. Macam Lailatul Qadar juga. Qalahu Ka'bun. Ka'ab bin Ahbar cakap, orang bagi tahu Abu Hurairah, radda alaihi. Abu Hurairah kata, la, tak betul itu. Faraja ilaih. Ka'ab tarik balik. Alhamdulillah. Katanya innaha makhfiyah. Dia tersembunyi daripada awal pagi sampai ke maghrib, sebagaimana tersembunyi Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Wallahu alam. Ibnu Khuzaimah dan Hakim meriwayat daripada Abi Salamah, dia kata aku tanya Aba Sa'id Khudri an sa'atil Jum'ah, waktu bilakah waktu mustajab doa tu?
Faqala sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam anha faqala qad alamtuha summa ansitu. Aku tahu tapi aku dilupakan. Sebagaimana dilupakan Lailatul Qadar. Ini perbahasan panjang tuan-tuan. Baik, kita baca dulu tengok setakat mana yang sempat mengenai masa kita. Alamtuha summa unsituha. Aku tahu tapi aku dilupa. Sebagai Lailatul Qadar kan Nabi nak keluar malam tu nak cerita Lailatul Qadar, tiba-tiba tengok dua orang sahabat yang berkelahi, akhirnya diangkat. Nabi kata cari 10 malam terakhir. Tak payah tanya lagi lah. Baik. Akhraja Abdul Razak an Ka'b qala law anna insan qasama jum'atahu, kalaulah seorang itu bahagi hari Jumaat daripada awal Jumaat sampai ke petang, doa je, dia akan jumpa satu saat. Panjanglah cerita sini. Baiklah para jemaah sekalian, saya simpulkanlah. Bilakah waktu itu? Jadi ulama mengatakan, yang ramailah mengatakan, saya tak bacalah 30 ni. Kalau nak baca 30 pening kita. Setiap waktu ada je seorang kata. Ada kata berpindah-pindah, ada kata pagi, ada kata duha, ada kata petang, ada zuhur, ada asar. Baik, yang kita nak ambilnya yang pendapat majoriti yang ramai mengatakan ada dua waktu yang arja, yang kuat, iaitu ketika imam naik mimbar sampai sudah solat. Itu waktu mustajab doa. Maka kita kena ambil peluang lah. Nak doa ketika khatib berkhutbah tak boleh bercakap. Siapa dia bercakap pakat larau tak. Jadi bila kita boleh doa ketika khatib duduk antara dua khutbah. Kalau tuan ada tajuk besar, orang sakit ke, anak nak periksa ke, kita nak apa ke, kan, tunggu situ. Khatib duduk ya, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulullah. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit aku ni, penyakit mak kau, penyakit ayah kau. Ya Allah, berilah anakku yang sedang nak periksa ni kecemerlang, jadikan mereka orang soleh. Ambil masa yang sekejap tu. Fokuslah, jangan duduk alhamdulillah wassalatu panjang-panjang lah. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu. Cukup mukaddimah dia, kemudian minta terus. Ini waktu. Ada lagi ulama mengatakan, ramai juga yang mengatakan waktu selepas asar sampai maghrib. Selepas solat asar sampai maghrib. Karena itulah ramai ulama salafus salih telah dihikayatkan banyak kisah-kisah yang dikeluarkan ahwalus salaf ba'da asril Jum'ah. Keadaan ulama salaf selepas hari asar hari Jumaat, Masya Allah, tabarakallah, mereka ni duduk selepas asar sampai ke maghrib, munajat, berzikir, berdoa. Sebab itu dikatakan waktu mustajab doa. Jadi para jemaah sekalian, kita ada dua waktu. Antara imam naik mimbar sampai sudah, salat asar sampai maghrib. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ambillah peluang sekejap selepas mayang asar berdoa, baca zikir petang, ataupun sebelum maghrib 20 minit, 15 minit, kita berdoa. Allah Ta'ala hilangkan COVID, hilangkan penyakit, hilangkan ketamakan, perbalahan, berebut jawatan, berebut kuasa, macam-macam atas dunia ni. Kita minta amankan dunia, amankan akhirat kita, insya-Allah. Baik. Apakah hikmah? Kenapa disembunyikan? Wal hikmatu fi ikhfa'iha. Tuan-tuan tanda, apakah hikmat Allah Subhanahu wa taala sembunyikan waktu ni? Di sini kata di para ulama, hikmah ba'sul ibad ala al-ijtihad. Allah Subhanahu wa taala nak suruh, nak tengok kita ni hamba-hamba dia supaya banyak berijtihad. Banyak berijtihad. Mana bersungguh-sungguh kita berdoa. Sehingga kan waktu-waktu ibadat tu kita banyak doa. Mari Jumaat awal masuk masjid, munajat, baca Quran, munajat, solat, doa. Petang juga kita berdoa. Jadi alhamdulillah, itulah tujuannya, hikmah Allah Subhanahu wa taala letakkan waktu mustajab itu tersembunyi. Nak tengok siapa yang betul-betul nak. Kalau kamu berhajat, kamu minta dengan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kita berhajat kepada makan dengan minum. Kita hari ini manusia berhajat, dia sanggup beratur panjang queue semata-mata nak dapat sekampik beras. Sanggup angkat bendera semata-mata nak dapat makanan. Kenapa kita betul-betul berhajat ini? Kenapa kita tak sanggup duduk selepas solat asar, bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah mustajabkan doa kita. Jadi dia pakai hikmahnya supaya setiap masa daripada Jumaat ni sampai ke maghrib kita bermunajat.
Dan kata di para ulama, jangan lupa bermula daripada maghrib hari Khamis sekarang sampai maghrib hari Jumaat, waktu untuk kita perbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawatlah tuan-tuan dengan risalah yang telah saya tunjuk ni, beberapa riwayat yang sahih yang keluar daripada mulut Nabi sallallahu dengan sanad-sanad yang baik, yang Nabi kita sendiri ajar kepada para sahabat bagaimana nak selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi dalam kitab ini panjang lagi beberapa muka surat lembaran yang menyebut tentang 30 pandangan ulama. Tentang apa? 30 pandangan ulama tentang manakah waktu mustajab. Jadi kita ambil dua cukuplah. Dua tadi, antara khatib atas mimbar sampai sudah solat, selepas solat asar sampai maghrib. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.